Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la su'ba illa ma ja'altahu su'ba wa law syi'ta ja'alta sa'ba sahla bil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal, pengurusi dan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi pada malam ini diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus boleh mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini melayakkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadatnya. Sambung kembali bacaan kita daripada kitab Minhajul Abidin ini pada peringkat yang terakhir, iaitu peringkat puji dan syukur, surat 439. Kita ada 7 peringkat dalam kitab kita ni, 7 pendakian ataupun 7 kemuncak. Ini kita dah sampai kepada kemuncak yang ke-7, peringkat terakhir kita sebelum ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ikut dia punya susunannya. Kalau kita ikut ni, insya-Allah kehidupan kita, ibadat kita ni, maka kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar bersifat dengan sifat kehambaan. Peringkat puji dan syukur. Setelah kita berjaya menempuh ke semua peringkat yang 6 itu dan berjaya pula mengamalkan segala ibadat yang telah penyusun kemukakan, kini tibalah saat untuk kita bersyukur dan memuji Allah, mensyukuri nikmat yang besar serta memuji segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Puji disebut sebagai thana, puji. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok Allah Taala ajar pada kita, apapun keadaan kita dalam kehidupan ini, tetap bila nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kena wajib sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Tu Allah Taala perintahkan kita untuk menyebut alhamdulillah. Ada perkara-perkara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta dapat. Kita buat amal ibadat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Kita nampak ada yang tidak ditunjukkan oleh Allah Taala, ditutup terus untuk dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kamu tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang mereka lakukan. Kita buat apa dia punya tu dapat apa Allah Taala sembunyikan. Sebab apa? Nak dibalas di akhirat kelak. Walaupun keadaan itu berlaku, tetap Allah Taala suruh ajar kita ni supaya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat buat amal ibadat, dapat menyebut nama Allah, dapat melangkah kaki ke masjid, dapat baca Quran, dapat zikir, dapat bersedekah. Walaupun harta tak banyak tapi dapat bersedekah, itu anugerah. Itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat ingat lagi tu. Ada dulu mak saya dia kena mild stroke. Fatihah tak ingat. 2-3 minggu tu dia baca sangkut dia. Jadi tak boleh nak tu. Rupanya ingatan kita sebut alhamdulillahirabbil alamin boleh tu. Itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Datang kalau buat dosa, datang rasa bersalah, rasa menyesal, itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat sesuatu, dapat rasa syukur, nak terima kasih, itu anugerah
Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kadang-kadang kita tak perasan benda tu, tapi Allah Taala dengan sifat kasih penyayangnya, dia perintahkan kita juga cakap walaupun kamu tak sedar nikmat yang begitu banyak yang Allah Taala kurniakan, cakap juga alhamdulillah, alhamdulillah. Apatah lagi kalau kita dikurniakan oleh Allah Taala yang disebut sebagai ma'rifatullah, kenal Allah, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti belajar kenal Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita ni boleh redha penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua yang berlaku dalam dunia ni dia mesti dengan kudrat dan iradat Allah, kuasa dan kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Iradat tu maksudnya penentuan, dia nak dan dia buat begitu. Iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jadi orang yang buruk sangka dengan Allah. Contoh, kita ada masalah doa dah lama, minta buat macam-macam, tak tu juga kita kata Allah ni dengar ke tidak aku doa. Itu buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Taala As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Tapi kita dah buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, apa pun sama ada yang diberi ataupun yang tidak diberi, itu merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam misal kita, untuk kita mula faham, kita tengok jari kita, ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Yang diberi nampak, yang tidak diberi kita tak nampak. Kita tak menghargai pun lubang ni, lubang tangan kita ni, dia tidak diberi, maksudnya tidak dijadikan Allah Ta'ala ada sesuatu di situ, macam seolah-olah macam tidak diberi. Tapi ia sebenarnya adalah satu pemberian Allah, walaupun dia kosong. Pemberian Allah ni kita nampak ia diberi, dan yang kosong ini pun adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak faham, jadi kita kata macam kenapa ya Allah aku tak dapat ni, tak dapat ni. Yang tidak diberi pun merupakan satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah tangan kita ni nak ambil tu senang, nak hidup di dunia ni dengan mudah. Kalau tidak diberi semua yang kita tu, semua lekat macam ni, jadi macam tangan itik, kaki itik, kau nak makan nasi macam mana kita oh gitu kan, tak boleh tu. Jadi maksudnya bila datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia beri ataupun dia tahan pemberiannya, sama dia tak beri kita, ia merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, pujuk diri untuk belajar untuk redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru bila dibuka betul pintu hati itu, bila tidak ada halangan lagi, dia nampak memang jelas itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jadi insan yang penuh redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh macam lembu baru ni viral yang mati sebelum disembelih tu. Dia sangkut, kata dia lambat sembelih, dia punya tu mati kat mana tak tahu. Katanya orang kat Perak, kat Perak. Wallahu alam lah. Tapi habislah lembu satu ekor. Tapi apa hikmah dia? Mungkin tak hikmah dia ialah daging lembu tu ada masalah, lembu tu sendiri ada masalah, Allah Ta'ala tak bagi makan. Kalau dibahagi makan, kalau sembelih lepas tu boleh diedarkan, kemudian makanan daging tu dia ada penyakit dan sebagainya, ada masalah pula. Mungkin saja dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam keadaan dia memaksa benda tu, tak boleh jadi. Orang tu sembelih biasa je, dulu-dulu pun dia sembelih, tapi kali ni jadi macam tu. Mungkin, kata mungkinlah, banyak hikmah. Jadi apa sahaja yang dihukumkan oleh Allah, dia daripada yang maha bijaksana, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Bila dia meletakkan suatu hukuman, meletakkan satu keputusan, maka keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Kita sebut dalam surah apa ni, penghujung surah At-Tin tu, apa penghujung dia? Allahumma salli alaihi wasallam. Penghujung surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, penghujung dia apa? Penghujung sekali ayat tu. Allah Ta'ala tanya apa? Allahumma salli. Dia tak datang kepala tu lah. Apa dia? Kita baca penghujung surah At-Tin. Sampai dah? Tak dapat? Apa? Cuba bagi kepala sikit. Saya tak nak baca panjang.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Lagi Alaihissallahu biahkamil hakimin. Terima kasih. Dia tak datang kan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sunat kita kat belakang jawab. Sebab Allah Ta'ala tanya, bukankah aku, yakni bukankah Allah sebagai penghukum yang terbaik? Alaihissallahu biahkamil. Kita duduk kat belakang jawab, sunat jawab, bala, bahkan ya Allah, Engkau sebaik-baik penghukum. Bala, paling kurang kita jawab bala. Ya, ya Allah, Engkau sebaik-baik penghukum. Kan? Engkau sebaik-baik penghukum. Ada. Ta'ala tanya kita. Tapi kita tak boleh terima hukuman Allah. Undang-undang Allah, keputusan Allah kita tak boleh terima. Kamu cakap Allah terbaik, penghukum terbaik, hakim yang terbaik, tapi kamu tak boleh terima takdir Allah Ta'ala. Tak kenal lagi tu, tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi diajarkan kepada kita untuk puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba lihat nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu tiada, diadakan nikmat. Tak ada, diadakan. Kita hidup, satu nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak dihidupkan, tak ada langsung, kita tak ada langsung pilihan untuk ke syurga ataupun ke neraka. Sekarang dia adakan pilihan untuk kita, syurga ataupun dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebut sebagai ni'matul ijad, ni'matul imdad, nikmat yang berpanjangan. Mat tu panjang, mat baca berapa huruf mat kita. Kalau dengan panggil mat tu maksudnya panjang dalam bahasa Arab. Mat berapa mat, imdad tu maksud panjang, nikmat yang berpanjang. Daripada hidup sampai sekarang ni macam-macam nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. Siapa awal hafal ayat tu, dia hafal satu ayat dapat 31 ayat. 31. Sebut satu je dapat 31 ayat. Mula dengan ayat yang ke-13, terbalikkan dia jadi 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat mana lagi yang kamu jin dan manusia ni nak kufur? Nikmat mana lagi yang kamu nak kufur? Itu kalau duk cari nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak terhitung kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tak akan dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi walaupun keadaan begitulah, kan, macam-macam nikmat diberi, nikmat taufik, nikmat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi muslim, jadi mukmin, jadi muhsin. Jiran sebelah dalam kekufuran, kalau kita duduk situ pun susah nak keluar tu daripada kegelapan tu, kafir, susah nak keluar daripada tu. Nikmat Allah Ta'ala lahirkan kita, jadikan kita ni daripada perut seorang muslim keluar jadi orang muslim. Nikmat, satu nikmat besar yang kalau kita ada duit satu dunia pun untuk membeli dia, tak boleh nak beli. Cuba tengok depan mata kita, belakang kita, tengok Allahu Akbar, dalam kegelapan. Alhamdulillah kita dalam cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat. Alhamdulillah. Nak terima kasih untuk tu pun tak cukup dah. Kalau kita datang ni solat ni kerana nak berterima kasih kepada tu, kan? Tak cukup untuk kita buat ni. Tak payah minta benda lain lagi dah. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan tu pun dah cukup banyak dah untuk kita ni nak balas balik jasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak terbalas dah jasa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ni jadi orang yang bersyukur, supaya apa? Supaya engkau akan dapat lagi nikmat yang ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Wadud, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cintanya dia kepada hamba-hamba dia. Banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun keadaan, Alhamdulillah. Puji sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur kerana dua perkara, iaitu
Pertama, agar nikmat yang besar itu kekal, kerana jika tidak disyukuri ia akan hilang. Kena syukur kan? Hilang habis kita kan. Allah Ta'ala ambil balik nikmat tu, habislah kita kan? Nikmat dapat beribadat, nikmat buat tak ada lagi untuk apa. Moga-moga Allah dapat lagi. Dulu saya beritahu kaedah Imam Ghazali, dia kata apa, nak panjang umur, tak kala kita dah selesai je solat maghrib contohnya tadi, minta lagi, ya Allah bagilah kesempatan pada saya untuk solat maghrib lagi insya-Allah esok. Gitu. Minta lagi. Lepas solat isyak aje, niat minta lagi, ya Allah bagi kesempatan saya untuk solat isyak lagi insya-Allah. Itu kaedah Imam Ghazali ajar supaya kita ni panjang umur, panjang umur insya-Allah. Dapat umur panjang ni nikmat, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, itu anugerah besar kan. Beza contoh saya dengan imam dah cukup. Berapa beza kita? 40 tahun, 30 tahun beza. Banyak tu 30 tahun beza. 30 kali puasa. Kalau puasa, kalau duduk buat puasa 30 kali lagi puasa. Sempat ke tidak kita 30 kali lagi puasa. Allahu Akbar. Balik baru ni tengok mak-mak dalam 71, 72, lupa dah dia 71. Kata tahun depan sempat tak balik untuk korban lagi. Dia tengok dia pun dah macam uzur dia tu 72. Tapi tengok PMX macam gagah lagi. PMX nampak duk berlari masuk dewan lagi tu, jogging macam sihat lagi. 75 kan, 75 PMX Kalau tengok Tun tahun ni nampak uzur sikit. Tun 98 Masya Allah. 98 boleh lagi terbang ke Turki, terbang ke sana. Hebat. Tu nikmat. Itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu macam mana kita nak cakap, macam mana pun daripada pagi sampai ke malam kau cakap alhamdulillah, 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 tak terbalas, tak boleh nak bayar. Gitu kan. Walaupun satu hari yang Allah Taala bagi itu pun tak boleh nak bayar apa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga dengan kita menjadi hamba Allah Taala ni, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang ni, nikmat itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat itu dikekal. Jadi kena jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, agar nikmat yang telah diperolehi bertambah. Memanglah Allah Taala dah janji dah, tak tambah di sini pun pasti tambah di akhirat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala mesti ditambah, sama ada di sini ataupun pasti di akhirat. Ini janji Allah. Allah Taala kata kalau aku janji tak pernah mungkin janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala tidak pernah mungkir janji. Dia janji, dia mesti bagi. Pasti bagi. Kalau bagi di akhirat sudah tentu berkali ganda lah, yang tak boleh diukur. Sebab dia pemberian Allah tidak ada habisnya, tak akan habis pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Janji masuk syurga je kan, nikmat tu berpanjangan lah, bertambah dan berpanjangan sampai bila-bila. Ni pasti. Jadi orang yang bersyukur je, cukuplah. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur adalah pengikat nikmat. Dengan bersyukur, nikmat akan kekal dan tetap menjadi milik kita. Macam mana pun orang yang bersyukur ni tak akan rugi ya. Tak akan rugi dia. Dapat apa pun alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa keadaan pun sebab dia tahu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dapat ikan kering kita sedap. Anak kita tak pandai makan ikan kering. Ikan kering tak pandai makan budak ni. Budak zaman moden, dia panggil apa? Budak sunat laser. Budak sunat laser. Tak pandai makan ikan kering rupanya. Allahu Akbar. Saya balik Terengganu baru ni korban, baru tahu ada Nissan Nissan. Orang kena sebut, orang Terengganu sebut Nissan. Ada Nissan gula Melaka kita. Gula Melaka. Kat sini panggil gula Melaka. Rupanya yang kita makan selama ni tu dia bukan ori lagi. Bukan ori lagi. Baru dapat yang ori. Yang ori rupanya mahal. Dia tak campur air, tak campur tu, kita ambil je letak sini cair terus macam tu. Itu mahal rupanya. Baru tahu yang tu. Selama ni makan Nissan yang campur gula lagi.
Gula Melaka lagi. Baru dapat yang ori 300 gram dah harga dalam RM35, 500 gram harga RM50. Oh, mahal rupanya. Yang tu, yang datang kereta ni yang dia buat tu rupanya dah campur gula. Oh, dah. Alhamdulillah. Oh, dah. Itu pun tahu sebab jumpa orang, seorang kawan tu dia kena kanser. Dia tak boleh ambil gula. Tak boleh ambil gula, nanti kanser dia makin hebat. Jadi dia boleh ambil Nissan Ori. Nissan Ori. Yang ori betul, yang tak campur air, tak campur gula, dia masak je terus jadi itu. Tu dia gunakan tu. Alhamdulillah. Dapat nikmat tu, nikmat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lama ni makan yang tak ori. Tapi alhamdulillah Allah Taala jaga lagi kita. Syukur adalah pengikat nikmat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Perubahan ni dibuat oleh kita sendiri. Berusaha untuk jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, yang baik. Jadi orang soleh ni untung setiap kali solat dia orang doakan kita. Setiap solat orang doakan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Doa. Wah. Kita doakan untuk muslimin muslimat, orang doakan kita. Kita hanya tempatkan diri jadi orang soleh, kita dapat doa tersebut. Setiap kali orang solat, kita mesti dapat. Kan? Walaupun kita dah mati nanti pun, selama mana manusia mukmin muslim ni masih ada, lama itulah dia doakan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ni doa apa nama? Salam yang kita nak masuk rumah kan. Balik rumah nanti tak ada orang kat rumah, bagi salam ni Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi dia kata, Ustaz, perlahan sikit Ustaz, macam tak hafal lagi. Assalamualaikum. Dah hafal lah. Kat mana Ustaz? Saya belum hafal. Dia tu dah hafal tu dalam tahiyat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi balik rumah ni bagi salam Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. InsyaAllah moga-moga kita ada masalah dalam rumah, ada penyakit, ada apa, Allah Ta'ala yang bernama As-Salam ni bagi sejahtera padanya. As-Salam nama Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nak dapat doa tu, jadi orang soleh je ni dapat. Jadi orang soleh. Jadi orang soleh maksudnya buat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, tinggal apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Orang soleh tu. Buat orang soleh, jadi orang soleh, insya-Allah dapat doa tu. Jadi kita buat perubahan untuk diri kita. Allah Ta'ala akan izinkan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, fakafarat bi an'umillah fa azaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasna'un. Kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Dalam hidup kita, bila ada masalah, kita cek yang pertama sekali ialah solat. Ada masalah, cek dulu solat. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Cek dulu. Kalau hubungan kita tu dia ada masalah, solat pun tak berapa khusyuk, solat pun duk ingat ke banyak benda lain, hidup kita tu ada tu. Jadi bila kita tengok dalam kehidupan kita ada masalah, anak, masalah keluarga, masalah suami, masalah isteri, masalah perniagaan, masalah je, kita cek balik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang mentadbir itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cek balik. Salat dalam negara sama juga. Tengok kenapa ada masalah ni kita cek balik hubungan pimpinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya tu mesti ada kaitan. Kalau bila pimpinan tu dia jadi pimpinan daripada orang yang bertakwa, contoh macam dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikan kami ni pimpinan bagi orang muttaqin. Jadi takwa, pimpinan tu dia ada kaitan dengan takwa, ada kaitan dengan takwa. Jadi kalau sekiranya takwa tu ada masalah,
dia akan ada masalah. Begitulah kita cek diri kita, dalam masyarakat pun kita kena tengok begitu. Oh, dia kena balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita tengok macam-macam kemakmuran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dalam keadaan kita tak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah Taala tetap bagi kita sihat, rezeki kita tak ada masalah, tak ada apa-apa, tapi kita bukan dalam ketaatan, ketahuilah ianya disebut sebagai apa dia? Allah Taala nak biar tu kan, istidraj ni maksudnya Allah Taala biarkan dia perlahan-lahan dalam keadaan tu. Istidraj berlaku dalam diri kita. Tu bimbang kita. Jadi sebab itu para salafus soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Taala ni, satu hari kalau tak ada teguran langsung daripada Allah Taala, dia bimbang. Contohnya tak ada pening, tak ada masalah, tak ada apa. Dia bimbang, takut-takut dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tiba-tiba tergigit, tengah makan elok tergigit lidah, ketik, ada tu. Tiba-tiba kita jalan tergelincir sikit, ada tu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak berlaku daripada pagi sampai ke petang, dia tak ada masalah apa tak. Mereka bimbang, takut-takut dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau datang tu ingat, astagfirullahalazim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya duduk sepanjang 2 jam, 3 jam lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dijadikan contohnya macam tiba-tiba sakit perut, gitu kan, ataupun tiba-tiba pening kepala. Ada tu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baguslah kita ni kalau boleh tak nak tu relax je semua sepanjang hari tu kan. Bimbang, mereka bimbang, takut tidak ada teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa-apa pun rujuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar kena Allah Taala dulu. Mudahnya Allah Taala bagi pada kita tu kalimah yang lengkap, iaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi Tuhan kat situ tu kita ganti je dengan nama-nama yang lain. Kita faham lah. Kita faham bahawa seluruh hidup ini semuanya akan diuruskan oleh Allah Taala. Dialah. Contoh kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Kita la ar-razzaqu illallah, tidak ada yang benar-benar memberi rezeki kecuali Allah. Maka kita tak jadi syiriklah kepada Allah. Contoh, buka kedai makan, pergi cari tok bomo, cari pelaris. Maksudnya kita kata, kamu kata la ilaha illallah, tapi duk cari tok bomo. Saya balik baru ni adik ipar tu ada cerita kedai roti canai dia. Kedai roti canai dia tu orang lalu tutup. Dia buka je hari Jumaat je dia tutup. Tapi orang lalu tutup. Kan? Sekarang yang kisah terbaru ni dia bukan lalu tutup, dia orang lalu je. Orang penuh dalam kedai. Jadi orang nak pergi makan, tak pergi makan, pergi kat lain. Modus operandi dia berbeza sikit kali ni. Jadi dulu lalu tutup, sekarang ni lalu tak tutup. Lalu penuh orang kat kedai. Sebenarnya tak ada orang. Penuh kedai. Kata buat 3 kilo tak habis. Roti canai buat 3 kilo tak habis. Kata biasanya 5-10 kilo habis, dia tak habis. 3 kilo tak habis. Kata apa? Allahu Akbar. Itu orang tu yang buat tu orang Islam. Dia ni solat tak? Solat. Dia percaya tak bahawa Tuhan tu yang menentukan rezeki seseorang tu? Dia percaya. Dia tahu. Tapi dalam waktu sama syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang syirikkan Allah Taala ni, ibadat diterima ke tidak? Takbir paling kuat, takbir raya paling kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia tu kan, lembu korban, lembu sado kurban. Berapa? 30,000 seekor. 28,000, 30,000 lembu sado. Tapi syirikan Allah Taala, terima tak ibadat kita tu? Tak terima. Jadi lafaz tadi la ilaha illallah dalam syahadah ni, jadi kita faham la ilaha, kat ilah tu kita tahu la ar-razzaqu illallah, la al-mumit Allah. Tidak ada yang benar-benar mematikan ialah Allah. Tak ada dia jadi takut kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh nama Allah Taala tu kalau kita gantikan
Ambil kataan ilah tadi, kalau kita ambil nama Allah Ta'ala letak situ, itulah makna dia yang sebenar, bahawa tidak ada Tuhan yang menguruskan semua ni, yang buat semua ni, kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mana sahaja kita pergi, kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minum je air, habis siapa yang bagi? Allah. Tapi kita cakap apa? Alhamdulillah. Dah kita buat amal ibadat, lepas tu alhamdulillah. Saya pegang hari ni teringat Syekh Mutawalla Sya'rawi ajar pada kita kaedah untuk kita dan anak-anak kita, cucu kita, kan? Minum air, tegukkan pertama baca bismillahirrahmanirrahim, cakap alhamdulillah. Lepas tu tegukan kedua, baca dulu bismillahirrahmanirrahim, habis dia teguk tu alhamdulillah. Buat lagi bismillahirrahmanirrahim, teguk kali ketiga, habis dia telan alhamdulillah. Selama mana air itu masih ada dalam tubuh kita, selama itu tidak terlintas dalam hati kita ni untuk buat maksiat pada Allah. Sekarang ni Masya Allah, kita takut suami orang dengan isi orang berlaku, budak-budak ni yang macam-macam lah, termasuk diri kita, tengok benda-benda yang tak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita jangan ada terlintas untuk buat sesuatu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda tu simple untuk buat, tapi nak amal dia susah nak tu. Asyik terlupa je Ustaz. Ya memanglah, sebab kita belum jadikan dia sebagai amalan. Dia buat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada perkara melakukan maksiat, dosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, insya-Allah. Terus jadi orang bersyukur, tengok dapat berdiri, dapat duduk. Siapa yang pegang aku ni? Siapa yang tu? Kalau tak boleh berdiri ni, tak boleh duduk ni, boleh tidur tak boleh tidur kalau Allah Ta'ala tak bagi tidur, tak boleh bangun kalau Allah Ta'ala tak bagi bangun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak akan lekang daripada dirinya, akan bercakap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia nampak Allah Ta'ala. Tapi kalau lupa kepada Allah, dia kata lupa diri. Lupa diri itu ialah lupa diri yang sebenar, diri yang sebenar. Kalau dia ingat diri dia, jadi takabur. Dia buat sesuatu, dia ingat diri dia, aku ni buat ni, dia jadi orang yang megah, takabur, riak. Dia sepatutnya ingat diri yang sebenar. Siapa yang kurniakan ni? Siapa yang bagi pada kau ni? Diri yang sebenar. Jadi dia kata zikir itu ialah ingat apa? Ingat diri yang sebenar. Jadi sebelum kita dapat ingat gitu, kita bantu dia dengan lafaz Allah dan lafaz zikir untuk kita dapat ingatan yang sebenar kepada diri yang sebenar, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan begitu, selalu fikir, selalu renung, insya-Allah dia akan datang ingatan yang sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman-Nya lagi, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Apa gunanya Allah menyiksa kamu sekiranya kamu bersyukur akan nikmat-Nya serta kamu beriman kepadanya. Orang yang bersyukur tak adalah bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian pun hujan kecil, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lin-na'ami awabida ka'awabil wahshi faqayyaduha bisyukri. Di antara kenikmatan itu ada yang liar bagaikan binatang hutan, binatang buas. Oleh kerana itu ia harus diikat dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur. Tapi jangan buat kerana takut. Contohnya dia nak ikat rezeki. Ni dah murah rezeki ni Ustaz, saya infak kerana saya takut hilang tu. Jangan gitu. Buat kerana nak bersyukur kepada Allah. Bila bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ustaz, saya dah sedekah dah, bankrupt juga Ustaz, bankrupt juga. Ada sesuatu yang lain. Maksudnya kamu buat bukan kerana Allah SWT. Ada seorang kontraktor, dia ni tiap tahun dulu sebelum Covid, tiap tahun mesti pergi ke umrah. Kata kalau saya nak submit projek, dia umrah dulu Ustaz, nanti susah nak dapat.
Jangan niat macam tu. Pergi umrah kerana syukur pada Allah Subhanahu, bukan kerana projek tadi. Kalau kerana projek tadi kamu buat, pergi umrah kerana projek. Kalau tak pergi projek takut projek tak lekat, tak dapat projek, bahaya tu, bahaya. Jangan niat tu. Dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Solat duha kerana rezeki. Kalau tak solat duha nanti rezeki susah. Awak buat kerana rezeki, jadi masalah. Awak syirikkan Allah. Bukan kerana solat tu yang awak dapat rezeki tu, bukan. Tapi Allah dia bagi. Kalau tidak orang Cina je, dia bila solat duha, kaya raya je tu. Tapi kita nak buat tu untuk apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni jadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena baiki balik dia punya tu kan, kita punya apa nama ni, kita punya niat, kita punya qasad dalam diri kita. Kerana apa? Ni nak minta apa lagi dengan Allah Taala? Kalau tak minta tak nak buat. Kita kan tak rajin nak buat ibadat. Bila ada masalah baru tu, ni hamba yang jahat ni. Tak dapat upah tak nak buat. Dapat upah rajin. Dapat upah. Bangun malam dapat apa ustaz? Dapat ni buat. Rajin. Kalau tak bagi, tak bagi tak nak buat. Gitu, tak nak bagi tak buat. Ni hamba yang jahat. Kalau tak bagi tak buat, bagi baru nak buat. Allah. Kita tak begitu dengan Allah Taala. Ingat balik nikmat Allah Taala yang banyak tu pun tak terbalas dah kita dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi Allah Taala janji kalau kamu jadi orang bersyukur, pasti akan ditambah. Jangan bimbanglah, buat sungguh-sungguh je. Buat kerja sungguh-sungguh, buat amal ibadat sungguh-sungguh, kamu akan dapat ikhlas menakan Allah Subhanahu Taala, kamu akan dapat lebih daripada itu lagi. Di samping itu, bersyukur menjadi nikmat bertambah. Kerana bersyukur merupakan pengikat nikmat khas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Nikmat. Ya, ada tiga elemen dalam diri kita. Kita ada hati yang ingat Allah Ta'ala, tu orang bersyukur lah tu. Sentiasa ingat Allah Ta'ala, orang yang bersyukur. Kita ada mulut, cakap benda baik, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap alhamdulillah, itu satu syukur pada Allah. Kita ada tubuh anggota badan, buat amal kebaikan, buat amal ibadat. Itu cara bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan lagi harta, jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beli akhirat dengan harta yang dikurniakan oleh Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala membeli daripada orang mukmin diri mereka, apa yang ada pada kita, dan harta mereka untuk ditukar dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok apa yang digunakan Allah Ta'ala, jadi orang bersyukur untuk membeli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang tak boleh beli pun tak boleh beli, tapi Allah nak bagi isyarat pada kita, apa yang kamu ada tu kalau kamu bagi pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sanggup membelinya. Diri kamu, harta kamu, Allah Ta'ala beli, dan dia beri syurga yang lebih daripada itu lagi. Kita nak beli, nak berjual beli dengan Allah Ta'ala, macam mana kita sembahyang isyak tadi pun 1 rakaat pun tak khusyuk, 1 rakaat pun tak khusyuk. Macam mana nak beli syurga Allah Ta'ala? 1 rakaat, 4 rakaat. Ingatkan 1 rakaat dapat juga 4 rakaat habis, 3 rakaat habis semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak beli syurga? Tak mampulah kita. Tapi rahmat, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah rendah diri, minta ampun Allah Taala. Moga-moga Allah Taala terima amal ibadat kita ni. Allah Taala berfirman lagi, wallazina tadau zadahum huda. Dan sebaliknya, orang yang menerima petunjuk ke jalan yang benar, Allah menambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Takwa, makin kita bertakwa, makin tambah lagi takwa. Digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan lagi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak lagi yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tahun ni saya tengok macam meriah sikit daripada tahun lepas. 9 Zulhijjah, ramai orang puasa Arafah. Dulu jarang balik kampung, jom kita buka puasa. Kali ni buka puasa dengan keluarga.
5-6 keluarga semua balik kampung, semua buka puasa. Ni macam meriah sikit. Itu satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu puasa Arafah pun tak tahu apa puasa Arafah. Orang puasa Arafah. Terengganu alhamdulillah diisytiharkan hari Arafah cuti. Hari Arafah jadi cuti rasmi bagi negeri Terengganu. Jadi diorang ramailah ambil pakat untuk berpuasa. Jadi kat tengah sini pun boleh kan. Nanti boleh dicadangkan kepada ni hari Arafah, hari cuti. Cuti. Esok raya, cuti lagi 2 hari. Bila kamu bersyukur, maka makin lagi bertambah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidup kita macam itulah, kena sentiasa terus menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu 2 rakaat duha, sekarang tambah lagi 2. Tahun lepas hidup, tahun ni Allah Taala bagi panjang lagi umur, ya Allah, terima kasih. 2 rakaat jadi 4 rakaat. Tu syukur tu tambah lagi. Dah biasa 4 dah, buat 6 tahun ni. Macam mana nak susun 6 bagi mudah? Pukul 8 syuruk, pukul apa sekarang? 7.14 minit. 7.4 minit. Jadi 10 minit ke 12 minit, 10 minit ke 15 minit tu waktu syuruk. Tunggu 7.14, 7 dalam 7.20 gitu, 15.20 itu kita solat yang pertama dulu. Situ ada khilaf para ulama, sama ada disebut sebagai solat isyraq ataupun disebut juga sebagai duha awal. Waktu duha dah tu. Niat isyraq boleh, nak niat duha pun boleh. Ni ulama dah berbahas ni. Kita buat dua-dua situ. Nanti 2 jam lagi kita buat lagi 2 rakaat. 2 jam lagi kita buat 2 rakaat. Jadi 12.30 tu, sebelum 12.30, 12 tu kita dah buat lagi 2. Jadi 2. Selang 2 jam kita solat, ingat Allah Taala. Selang 2 jam ingat Allah Subhanahu Taala. Tanda syukur lah tu. Tanda syukur. Bukan nak minta apa-apa lagi dah, ya Allah. Tak minta apa dah, macam-macam dah nikmat Allah Taala. Tapi dapat macam-macam lagi, ustaz. Tu nikmat tu ditambah lagi oleh Allah Subhanahu Taala. Tahun depan panjang lagi umur diberikan lagi oleh Allah Taala. Syukur lagi, apa yang aku boleh buat lagi. Nak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat lagi. Ni tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Mesti ada dalam diri kita. Satu disebut sebagai muhasabah, yang kedua disebut sebagai muraqabah. Satu muhasabah, hisab diri kita. Malam kadang tidur, hari ni buat apa dah tu. Kalau esok macam ni juga, rugilah aku, ya Allah. Panjangkan umur aku, ya Allah, untuk baiki ni lagi, ya Allah. Tu orang yang bersyukur lah tu. Saya sebelum tidur tengok balik, ya Allah, berhak tak aku ni nak panjang umur lagi esok, ya Allah. nak esok, ya Allah, hidupkan saya lagi, ya Allah. Yelah, kamu nak buat apa esok lagi? Macam ni lah juga, ya Allah. Duduk santai-santai, tengok TV. Kalau gitu baik mati, tengok TV dalam syurga lagi bagus. Gitu kan. Tapi apa yang kita nak buat lagi malam ni? Iaitu namanya muhasabah. Duk fikir, ya Allah, esok nak buat apa lagi, ya Allah. Kan? Semalam dapat salawat 100 je. Hari ni, esok insya-Allah saya nak tambah lagi 100, ya Allah. Boleh salawat lagi 100, istighfar lagi banyak ni contohnya. Kan? Baca Quran banyak ni lagi, ya Allah. Kan? Buat infak banyak ni lagi, ya Allah. Semalam saya dapat banyak ni je. Minta lagi dengan Allah Subhanahu Taala. Esok dapat lagi, alhamdulillah, buat lagi, tambah. Jadi orang yang sentiasa menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini, satu lagi muraqabah. Satu muhasabah, hisab. Yang kedua muraqabah, sentiasa awasi mulut kita cakap, perbuatan kita, muraqabah, awasi dia. Nak cakap ni dia jadi masalah tak? Nak buat ni jadi masalah tak? Dia kata boleh dah dapat dosa ke dapat pahala? Apa yang kita buat ni so dapat pahala. Nak bergaduh ni apa dia punya untung? Dia kata tak untung. Tak untung tak apalah, diam lagi baik. Kadang-kadang kita bergaduh dengan orang bodoh ni, dia hujah dia banyak orang bodoh. Maksudnya dia nak awam kita diam je. Kita diam, dia marah pula. Kau jawablah dia. So kita jawab. Kata dia diam, kita diam gitu. Maksudnya kita menang lah tu. Bagi mereka dia menang lah. Tak apa, daripada kita bergaduh dengan orang yang bodoh yang menyebabkan kita ni rosak kita punya amal ibadat kita ni,
baik kita diam. Jadi itu sebut sebagai muraqabah. Kena cek, perhati kehidupan kita ni supaya dia sentiasa berada di atas landasan yang benar, insya-Allah. Orang yang begini kata Allah Taala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, yang betul-betul nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami. Allah Ta'ala akan tunjuklah kita untuk mudah jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah. Tapi kena berjihad dulu, sungguh-sungguh lawan nafsu kita ni. Jangan duk ikut ke dia. Kalau tidak, kita ni akan kalah. Boleh azan dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Jadi kena ada kesungguhan, ada jihad dalam diri kita untuk nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bersyukur, benar-benar bersyukur ni perlu lawan nafsu kita. Nafsu dia ajak kepada kesenangan di dunia ni lah. Iman kita yang mengajak kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lawan nafsu tak boleh main-main, kena jihad. Allah Taala gunakan perkataan jihad, wallazina jahadu, jihad. Jadi dengan nafsu ni kena jihad, baru kita benar-benar menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan dia dengan, jangan kamu kufur dengan Allah Taala. Kita beritahu nafsu tu, jangan kamu kufur, macam-macam dah nikmat yang Allah Taala beri kepada kamu, jangan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bila kita bersungguh begitu, insya-Allah Allah Taala tunjuk kepada kita jalan. Kalau dah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan untuk beribadat, itu satu nikmat besar tu, rasa kemanisan untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa susah. Puasa ni menyakitkan diri. Sakit perut kita, pedih perut puasa. Tapi orang puasa dia seronok. Puasa, dapat puasa, wah seronoknya dapat puasa. Isnin Khamis dia dah biasa puasa. Tak dapat puasa dia rasa sedih pula. Tu keseronokan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang biasa pergi masjid, dia tak dapat pergi masjid, dia rasa macam tu keseronokan yang diberikan Allah Taala. Tapi nak sampai ke waktu itu, tak boleh tidak, mesti kena lawan nafsu tu. Kena berjihad sungguh-sungguh baru dapat. Kita biasa baca Quran, tak baca Quran satu hari macam mana, rasa macam balik kampung je ada masalah je. Rupanya balik kampung, patutnya balik kampung banyak masa, rupanya balik kampung lagi banyak tu. Tak boleh baca Quran, selai pun susah nak baca Quran. Lalu sembang sana, sembang sini, dah malam hari dah. Hari tak baca Quran lagi. Kita duduk bekerja lagi tu. Kita sebab ni buat kerja ni mesti baca Quran juga. Sempat juga baca Quran. Balik kampung yang relax tu, bawa Quran, sentuh pun tidak tu, ada masalah lagi. Allahu Akbar. Itu nafsu tu, bila dah relax dia suka tu kan. Kena tu dia, kena mujahadah baru menang. Allah Taala menggunakan perkataan jihad dalam urusan kita dengan nafsu ni. Tak boleh tidak, mesti ada yang terkorban. Mesti kita korbankan sesuatu baru kita dapat capai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian Allah mengetahui bahawa hamba-Nya bersyukur atas nikmat-Nya. Baru Allah Taala tahu. Ni yang tanda orang yang bersyukur macam ni, bersyukur ni macam ni tanda dia. Kita kata kita orang yang bersyukur, tapi apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat tak tunjuk. Kita dapat hidup dengan baik, sihat apa semua, tapi apa daripada tu kamu dapat buat apa? Apa tanda kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kelak Allah akan mengurniakannya nikmat yang lain. Pasti bila kamu buat je, pasti Allah Taala akan tambah lagi nikmat. Kerana hamba tersebut memang layak untuk mendapatkannya. Orang buat apa nama dia kalau kerja tiap tahun, anugerah pekerja cemerlang. Anugerah pekerja cemerlang. Kalau dia betul-betul buat kerja, dia tak mengharapkan tu pun pangkat yang dia berikan tu, dia seronok je bekerja, dia orang akan ambil dia sebagai anugerah dapat pekerja cemerlang. Dapat lagi bonus, dapat lagi naik pangkat. Kalau dulu naik pangkat je. Dia punya sekarang ni, dia sekarang time base sekarang ni. Time base ni dulu dia ada menegak sebagainya, naik pangkat. Sekarang ni time base. Berapa tahun berkhidmat, 10 tahun berkhidmat,
Mungkin baru naik sikit, DG berapa, DG 32, DG 34 dan sebagainya lah. Kalau universiti tu dia 52, 54, 56, 58 dia punya tu. Ataupun naik jadi jusa jusa. Semua orang nak pergi ke jusa. Jusa apa? Dapat full gaji, pencen full. Jusa fail full full gaji. Dia kata bukan kerja tu lagi. Tak, bukan kerja tu. Buat sungguh-sungguh, pasti akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Buatlah amal soleh, pasti akan dilihat oleh Allah, Rasulnya dan orang mukmin. Kelak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat sungguh-sungguh, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak demikian, maka Allah akan menghentikan nikmatnya, kerana orang yang demikian tidak berhak untuk mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam nikmat, tapi tak jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang taala ambil nikmat habis kan. Bau ni kering, hujan tu pun dah tu. Kita kemarau sekejap, panas sekejap. Tu balik Terengganu ni alhamdulillah tak berapa panas. Macam balik raya puasa itu. Puasa itu ya Allah panasnya. Allah Taala buat ambil sikit baru tu. Kalau Allah Taala ambil terus, air tu kering terus, macam mana? Jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ni TMJ kata kat Johor ni tak perlu belahankan azan Maksudnya apa ni? Speaker ni boleh pasang kuat. Allahu akbar, Allahu akbar, satu taman tak apa. TMJ dah keluar gitu, tak ada orang berani cakap apa-apa. Sultan cakap tak berani cakap apa-apa. Kata panggil kuat ni pun tak ramai datang. Lagilah kalau panggil tak dengar. Panggil kuat pun ramai tak datang. Allahu akbar, Allahu akbar, tak datang juga. Allahu akbar, Allahu akbar, tak ada lagi, tak datang terus. Tak ada azan hari ni. Tak ada azan tu, tak perlu tu pun. Pakai jam mahal. Jam berapa ribu? Tengok jam. Mahal ni ustaz. 40,000, 40,000. Solat subuh pukul apa? Solat subuh pukul 9 pagi. Untuk kepala dengan jam tu. Sebab apa? Tak dengar azan ustaz, tak dengar. Ini masjid apa dah dia punya speaker kan. Dia duk marah ke masjid, speaker tak dengar. Kata bukan sebab tu, dia masuk masuk waktu ni, dah masuk waktu, kau pergi je lah masjid kan. Dengar tak dengar, yang dengar ni pun tak nak datang, lagilah kalau tak dengar. Kata kita lah tu jadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pasti ditambah lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu insya-Allah, kita tengok lagi nikmat akhirat, nikmat dunia yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada masa akan datang insya-Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikri wa qalban mafhuman bisyukri wa badanan hajinan lajinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, nas'aluka qalban khashi'a, nas'aluka 'ilman nafi'a, wa nas'aluka yaqinan sadiqa, wa nas'aluka dinan qayyima, wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyyah, wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas, wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu shay'an siwak. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك نعم المجيب. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.